Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima aghliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi kita akan start dulu baca kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Kemudian sambung kitab yang kedua, Ihya Sunan Al-Mahjurah oleh Habib Sa'ad Ali Drus. Jalsah S9. Kita baca dua kitab insya-Allah. Jadi tu Ustaz Khair minta kita membumikan ilmu pada hari Isnin bagi banyak sikit. Jadi hari Khamis kita baca Maulid insya-Allah. Kita baca Syama'il dulu, insya-Allah masuk pada tajuk yang baru, bab berkaitan dengan solat duha insya-Allah. Bismillah. Min kitab Bismillahirrahmanirrahim min kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi rahimallahu taala wa nafa'na bihi fi darain amin. Bab 41, muka surat 223. Bab salatul duha, bab yang menceritakan tentang salat duha. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid Ar-Rishki qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu anha akana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am 4 raka'at wa yazidu ma syaa Allah azza wa jalla. Hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Daud At-Tayalisi, hadatsana Syu'bah daripada Yazid Ar-Rishk berkata, aku mendengar Mu'adzah radhiyallahu anha berkata, aku berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Beliau menjawab, ya, 4 rakaat dan menambah apa yang Allah azza wa jalla kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala pada bab yang ke-40 menceritakan tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lepas habis bab ibadah, sambung pula bab duha. Itu masih lagi menceritakan tentang ibadah. Nak beritahu kata amalan ini dituntut supaya kita berterusan. Lepas sambung buat satu, sambung yang ni. Lepas habis mengaji, sambung yang ni, sambung. Itu di antaranya fiqhnya Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala dalam meletakkan tajuk. Kemudian dalam bab sembahyang duha ini kita nak ceritakan sikit berapa yang Nabi sembahyang, dan kalau kita lihat kebanyakannya perawi yang menceritakan tentang sembahyang ini ialah Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Disebutkan para ulama, siang baginda Nabi SAW diceritakan, kebanyakan siang Nabi diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Manakala kehidupan malam Nabi kebanyakan diceritakan oleh para isteri-isteri baginda Nabi SAW. Tapi dalam bab ibadah, menang kat siapa? Menang pula dekat isteri-isteri Nabi yang menceritakan tentang bentuk ibadah Nabi SAW. Jadi hadis ni riwayat daripada Yazid Ar-Rishki. Beliau mendengar daripada Mu'adzah. Mu'adzah ini pula seorang perawi wanita. Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah, daripada keturunan Al-Adawiyah. Bahkan Imam Kutub Sittah pun menyebutkan tentang perawi perempuan ini. Ini juga bagi satu tamparan kepada lelaki bahawasanya wanita-wanita ini ada, mereka ini dalam bab mendahului ilmu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengaji dengan wanita. Itu namanya Nafisah. Disebabkan Sayyidah Nafisah ini mengajar ilmu, ada satu tiang di Mesir, maka disandarkan kepada Sayyidah Nafisah, Nafisatul Ilmi. Itu guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala di kalangan orang perempuan. Maka hadis yang kita baca pada malam ini juga perawinya seorang perempuan. Beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha?
Kata Sayyidah Aisyah, ya, Nabi SAW sembahyang duha. Maka di antara sembahyang duha ini Nabi SAW sendiri pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jangan tinggal beberapa perkara. Pertama, Nabi pesan jangan tinggal apa ni? Sembahyang duha lah. Kan? Setiap hari sembahyang duha sekalipun 2 rakaat. Yang kedua, Nabi pesan apa kepada Sayyidina Aisyah, kepada Sayyidina Abu Hurairah? Apa yang kedua? Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Apa yang dimaksudkan di sini 3 hari kata para ulama, iaitu hari putih. 13, 14, 15 pada setiap bulan. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ini yang paling afdal lah, ringking paling afdal. Kalau tidak mampu, pilihlah mana-mana hari, Isnin, Khamis ke, hari hitam ke, ataupun awal bulan ke, pada setiap bulan. 3 hari. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah hari putih. Kemudian Nabi pesan juga jangan tinggal sembahyang witir pada setiap malam. Nabi pesan apa ni? Awtiru ya ahli Quran. Solat witirlah wahai ahli Quran. Orang yang rajin baca Quran, yang mengaku cinta Quran, jangan tinggal witir. Maka witir ni sama ada kita nak buat sebelum tidur. Sebelum kita nak tidur, maka kita buat witir. Itu ikut cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau tidur dahulu baru witir, itu ikut cara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini Nabi SAW pesan, jangan tinggal kepada Sayyidina Abu Hurairah, jangan tinggal sembahyang duha. Maka Sayyidina Aisyah pun cerita, bila ditanya adakah Nabi SAW sembahyang duha, maka Sayyidina Aisyah jawab dengan pastinya, ya, Nabi SAW sembahyang duha. Kenapa sembahyang duha ini juga disebut sebagai sembahyang orang-orang yang bertaubat? Selain para ulama bincang awabin ini bila waktunya. Besarnya mengatakan awabin di antara maghrib dan juga isyak. Sebahagiannya pula mengatakan sembahyang awabin ini juga dinamakan sebagai sembahyang duha. Itu sebagian para ulama mengatakan demikian. Jadi Sayyidina Aisyah mengatakan Nabi SAW sembahyang duha 4 rakaat. Di sini sebahagian para ulama mengatakan seperti mana Al-Habib bin Syekh Idrus tu, Al-Habib Abdul Bari, tak silap ingat saya lah, bin Syekh Al-Idrus, beliau mengatakan berdasarkan hadis ni, sewajarnya bagi yang menamakan dirinya sebagai penuntut ilmu, dia ni rajin mengaji siang malam, maka sewajarnya bagi seorang penuntut ilmu ni tak tinggal sembahyang duha 4 rakaat. Itu paling alal aqal dipanggil. Kalau namanya penuntut ilmu. Kalau orang awam tak apa 2. Tapi kalau namanya title penuntut ilmu, kalau boleh jangan bagi kurang daripada 4. Itu saranan daripada beliau. Jadi kita tengok sikit. Bila kita bincang bab sembahyang duha ni, maka ada orang akan tanya tentang sembahyang isyraq. Sama ataupun tidak? Sembahyang duha, sembahyang isyraq ni ada beza ataupun sama? Saya nak sebutkan beberapa hukum sikitlah tentang sembahyang duha dan juga isyraq yang kita boleh nak sebutkan pada malam ni. Jadi ada beberapa pandangan para alim ulama. Yang pertama pandangan Imam Ramli. Sembahyang duha itulah sembahyang isyraq. Kalau dia sembahyang isyraq dikira sembahyang duha dah. Jadi itu kalau kata ada kerja, ada urusan, tak sempat sembahyang isyraq, kira sembahyang duha. Bahkan pandangan ulama kalau hari raya kita sembahyang raya kan siang, maka cukup dikira sembahyang duha dah tu, termasuk sekali. Jadi ini pandangan pertama, pandangan Imam Ramli. Duha dengan juga isyraq sama. Tapi pandangan Imam Ibn Hajar lain. Isyraq satu, duha satu, lain pula. Dan kebanyakan kalau di Mesir mereka ambil pandangan Imam Ramli. Kalau kita di Malaysia dan juga di Yaman, banyak ambil pandangan Imam Ibn Hajar. Dua-duanya merupakan murajjih mazhab. Maka boleh pilih, ikut rajinlah. Hari ni saya sembahyang isyraq, kejap lagi sembahyang duha pula. Ini ikut pandangan Imam Ibn Hajar. Jadi berapa rakaat ni? Kedua-dua imam ittifaq, minimal 2 rakaat. Tidak ada lebih daripada tu. Saya catat hukum dulu, kemudian saya catat kelebihannya lagi. Maka yang khilafnya pada sudut banyaknya. Imam Ramli mengatakan sembahyang duha paling banyak 8 rakaat. Manakala Imam Ibn Hajar mengatakan sembahyang duha paling banyak 12 rakaat. Maka pandangan muktamad yang mana antara 8 ke 12, yang mana yang paling muktamad? Dalam mazhab Imam Syafi'i 8 yang paling muktamad. 12 itu khilaf. Tapi kalau nak buat 12 boleh tak? Boleh. Itu ikut pandangan Ibn Hajar rahimahullahu taala. Dan juga Imam Ramli, Imam Bafadal, Salim Bafadal ambil 8 rakaat. Imam Ibn Hajar ambil 12 rakaat. Itu dari segi bilangan rakaat. Waktu sembahyang duha
Dan juga waktu isyraq ni start bila? Kan? Waktu isyraq ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan ulama banyak. Sebagainya ada 3 pandangan. Pandangan yang selalu kita pegang, pandangan Imam Baijuri, pandangan Imam Ibn Hajar, pandangan Al-Wasiti Al-Yamani, iaitu terbitnya matahari masuk isyraq. Kita terbit matahari pukul apa sekarang? 7 apa? 7.26 tu matahari naik, semayang isyraq terus. Ini kebanyakan kita ambil pandangan macam ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok makcik-makcik, ibu-ibu kita duduk di rumah tu tak buka telekung ni. Pasal apa? Kalau buka telekung ni tinggal dah isyraq ni. Masya-Allah. Nak betul-betul nak jaga. Kadang-kadang telekung tu tak buka lagi, tunggu duha pula. Jadi ini ada pandangan pertama. Kebanyakan kita ambil yang ni. Pandangan yang kedua lebih ihtiyat sedikit, iaitu sekadar 4 darjah. Itu bersamaan dengan apa kita sebut 16 minit lepas terbit matahari. Kalau terbit matahari 7.26, maka kita tambah 16 minit. Apa? 7.26 campur 16. 7.42. Baru masuk isyraq. Jadi lama lah. Kan? Jadi untuk isyraq tambah lagi 16 minit. Tapi untuk duha nak tambah lagi berapa minit? Isyraq dengan duha mana awal lagi? Jadi khilaf ni. Dalam isyraq ada yang kata tambah 12 minit. Ada yang kata tambah 16 minit. Ada yang tambah-tambah masuk terbit matahari terus sembahyang isyraq. Jadi banyak pandangan. Nak sembahyang yang mana? Kebanyakan kita ni ambil yang mana untuk sembahyang isyraq ni? Terbit matahari, sembahyang terus. Kalau apa untuk sembahyang isyraq lah, kebanyakannya ambil yang tu. Kan ada tu kan dekat jam kan? Terbit matahari. Bunyi jam tu ting sembahyang terus isyraq. Tapi untuk sembahyang duha yang masuk waktunya apa? Sekadar matahari naik 1 tombak. Tombak ni banyak mana? Lebih kurang 2 hasta. Jadi 1, 2 tombak. Kalau Arab dengan Parsi lain pula. Kalau tombak bagi orang Arab 2 hasta, tombak bagi orang Parsi dekat 3 hasta. Jadi maksud dia macam mana? Untuk sembahyang duha, sama ada para ulama mengatakan tambah lagi 16 minit ataupun tambah lagi setengah jam untuk masuknya waktu duha. Ya kaya. Falak. Minit. Jadi 12 jumpa 12 24 minit. Baik. Ini yang saya sebutkan tadi tu. Pandangan yang mengatakan naik saja matahari ada 3 pandangan. Imam Baijuri, Imam Ibn Hajar, Imam Wasiti Al-Yamani. Itu masuknya terbit matahari. Jadi satu lagi pandangan ialah 4 darjah kita panggil, tambah 12 minit. Jadi cara dia macam mana ni? Kalau orang sembahyang terbit matahari tidak ada masalah. Sebab ni ada pandangan para ulama. Semua boleh belaka. Tapi waktu duha ni yang paling afdalnya bila? Bila waktu duha paling afdal? Kita panggil rubu'un nahar, 1/4 siang. Jadi siang ni kira macam mana? Siang kira start pada terbit matahari. Kalau terbit matahari 7.26, maghrib pukul 7.29, kira 12 jam lah. Jadi 1/4 bahagi dengan 12, dapat berapa? 3 jam. Jadi 7.30, 8.30, 9.30, 10.30. Ini di antara waktu yang afdal untuk sembahyang duha. Itu panggil apa? Rubu'un nahar, 1/4 daripada siang. Jadi untuk sembahyang isyraq ni kata para ulama afdalnya di mana? Afdal sembahyang isyraq di rumah. Manakala untuk sembahyang duha afdalnya di masjid. Tapi kata para ulama kalau sekiranya kita duduk di masjid dah, iktikaf di masjid, lepas tazkirah, lepas sebagainya, susah nak balik rumah, maka ketika itu terkecuali sembahyang isyraq afdalnya pula di masjid. Tapi yang asalnya isyraq itu di rumah. Kecuali kalau kita duduk di masjid, terus kita nak sembahyang tidak ada masalah. Untuk sembahyang duha pula afdalnya mana? Di masjid. Isyraq afdalnya di rumah. Duha afdalnya di masjid. Jadi kalau kita sebut, para ulama mengatakan afdalnya sembahyang duha 1/4 siang, lebih kurang dalam 10.30
baru waktu afdal sembahyang duha. Jadi akan jadi masalah lah. Akan jadi pertembungan. Kalau saya balik rumah, kan? Jadi saya nak sembahyang duha tapi nak sembahyang awal waktu. Sedangkan yang afdalnya macam mana? Yang afdalnya sembahyang 10.30 lah. 1/4 siang. Nak ambil yang mana ni? Nak ambil sembahyang duha di awal waktu ke dan boleh buat di masjid, ataupun nak ambil sembahyang duha pada waktu yang terbaik? Nak kira macam mana? Nak kira sembahyang duha ni pada sudut tempat ke ataupun pada sudut waktu? Boleh faham kan? Ambil yang mana ni? Pandangan yang mana? A ke B? Duha di masjid ke ataupun duha lewat tapi buat di rumah? Dua jawapannya, salah satu mesti kena. Yang mana? Cuba teka tengok. Siapa kata masjid? Masjid. Siapa kata di rumah? Kan? Maka dari segi hukum lah. Dari segi hukum, dalam bab sembahyang duha meraikan waktu. Iaitu sebenarnya sembahyang 10.30 tu, walaupun di rumah. Kan? Kalau nak ikut yang paling afdal je lah. Ini orang panggil bincang bab hukum. Duk bincang-bincang hukum macam mana, sembahyang pun tak. Itu lagi teruk lah. Alhamdulillah kita dapat tahu perbezaan di antara alim ulama macam mana mereka meletakkan waktu sembahyang tersebut. Itu waktu mula kita sebut waktu afdal. Waktu habis bila? Waktu habis sembahyang isyraq ni sebagian para ulama mengatakan uruf. Sembahyang terbit matahari 7.26, sembahyang lebih kurang 2 rakaat, habis waktu isyraq. Sekejap je. Kan? Tapi bagi pandangan Imam Abdullah Alaihi Al-Haddad, panjang lebih sikit. Itu sekadar 2 tombak. 2 tombak tu macam mana kita nak sebut, lebih kurang dekat-dekat 15 minit. Maksudnya 7.26 campur 15 minit boleh lagi untuk nak sembahyang isyraq. Kalau bagi mereka yang melazimi. Kan? Itu maksudnya waktu isyraq. Habisnya waktu isyraq. Habisnya waktu duha ni bila? Jadi waktu duha ni habis, dia ada matahari ni, kalau dipanggil waktu istiwa. Bahasa Kedah panggil waktu rembang. Rembang tu macam mana? Matahari tu tegak di atas kepala. Bayang-bayang pun jadi sama. Start pada waktu istiwa ataupun waktu zawal ni tergelincir. Matahari start corner sikit ke kanan ataupun ke kiri lah. Corner sikit. Maka dah habisnya masuk waktu duha. Jadi nampak macam mana? Kita nak kena tengok ke? Nak kena ukur ke? Maka sebagian para ulama ihtiyat. Kan? Walaupun waktu tergelincir tu bila? Tergelincir matahari dekat-dekat waktu tengah hari tu, masuknya waktu zuhur. Cara dekat sangat lah. Dekat waktu duha ni, dekat-dekat nak habis waktu zuhur, dekat-dekat nak masuk waktu zuhur, barulah masuk waktu habisnya waktu duha. Kan? Tapi pandangan ulama supaya kita ambil ihtiyat. Ihtiyat ni macam mana? Kalau boleh ambil lah setengah jam, 20 minit sebelum sembahyang, sebelum masuknya waktu zuhur. Kan? Ini dari segi hukum lah, beberapa hukum. Jadi kalau orang tanya nak sembahyang berapa rakaat, silakan. Nak sembahyang 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 12 pun boleh paling banyak. Tidak ada lebih daripada tu. Dengan niat sembahyang duha. Jadi kalau kita lihat di sini, Nabi SAW tak pernah tinggal. Maka di sini dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawasanya barang siapa yang sentiasa menjaga sembahyang duha, hafizat lahu zunubuhu, maka akan terpelihara daripada dia melakukan dosa. Wa in kanat mislu zabalil bahri, sekalipun dosanya itu banyak seumpama buih di lautan. Jadi orang yang selalu sembahyang duha ni, jaga duha ni, dia bukan sebab nak rezeki. Kenapa sembahyang duha? Sebab nak bagi dapat rezeki hari ni. Kan? Tu peringkat-peringkat nak amal ibadah tu rendah sikit. Buat amal ibadah sebab nak habuan. Jadi kalau dia sembahyang, kalau Allah tak bagi rezeki, tak sembahyang lah. Tak. Itu peringkat yang paling rendah. Tapi orang sembahyang duha ni kenapa? Sebab ini disebutkan para ulama, ini sembahyang orang-orang yang tanda mereka bertaubat kepada Allah. Apabila kita bertaubat kepada Allah, tak buat dosa, maka rezeki itu akan datang. Maka para ulama membincangkan rezeki kita ini tersekat. Rezeki zahir ataupun rezeki batin, rezeki dunia ataupun rezeki akhirat, tersekat adalah disebabkan dosa-dosa kita. Maka sembahyang duha itu untuk apa? Nak bagi berkat pada rezeki, kenapa dibebaskan daripada dosa-dosa. Jadi itu satu kelebihan. Sembahyang duha ni terjaga daripada melakukan dosa. Sebab disebut sebagai sembahyang orang-orang yang bertaubat juga.
Sembahyang duha ni Nabi sebut dalam hadis mencukupi selesai hutang kita dengan 360 sendi yang kita ada. Kan? Syekh Yusri hafizahullah taala wa ra'ah, guru kami di Mesir, kata ketika mana dia pergi luar negara. Dia doktor sama doktor. Kemudian ada seorang doktor kafir daripada Turki. Dia kata, kamu doktor? Ya, saya doktor. Cuba mai tengok ni. Ni saya dah buat kajian lah. Kan? Doktor, geng-geng doktor jumpa ni, saya dah buat kajian. Sendi-sendi kita ni ada 360 sendi. Seronok dengan kajian yang begitu tebal. Syekh kata apa? Kamu baru jumpa. Sedangkan Nabi kami SAW dah sebut dah, sesiapa yang sembahyang duha itu menyamai untuk dia bayar hutang terhadap 360 sendinya. Maka Nabi Muhammad telah sebut awal lagi, sendi manusia ni ada 360 sendi. Dia terkejut. Nabi kamu dah sebut dah. Dia tengok, dia minta ulang balik. Sekarang tu juga masuk Islam. Kenapa kaji hadis? Rupanya Nabi sebut lebih awal lagi. Jadi kita ni setiap hari berhutang dengan sendi kita ni 360 sendi. Maka untuk selesaikan hutang dengan sendi tersebut, cukup dengan 2 rakaat duha. Jadi ubah. Kalau orang duk sembahyang duha sebab nak rezeki, ubah sikit. Sembahyang duha kerana nak taubat kerana Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kata Habib Zain bin Sumit hafizahullah ta'ala wa ra'ah, sesiapa yang nak diberkati pada rezekinya. Apa maksud berkat pada rezeki ni? Selamat daripada terkena hatta syubhah, ataupun selamat daripada terlibat dengan benda haram. Maka kalau nak bagi rezeki dia berkat bertambah, selamat daripada syubhah dan juga benda-benda haram, jaga sembahyang duha. Jadi kita ni ada keberkatan dalam hidup ni. Keberkatan hidup bermula di awal pagi. Betul Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tu berkat tu bila ada pada awal pagi lagi. Jadi berkat hidup pula seharian kita ni ada tetap pada zikir, zikrullah. Hidup tanpa zikir, tanpa ingat Allah, seumpama ikan yang tidak hidup dalam air, akan mati. Itu keberkatan hidup. Keberkatan rezeki pula terletaknya pada sembahyang duha. Keberkatan perkahwinan terletaknya pada mahar yang rendah. Keberkatan pengajian terletaknya pada adab terhadap ilmu dan juga adab terhadap guru-guru. Itu semua berkat. Sebab tu kita ni setiap hari minta berkat. Wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkatilah terhadap apa yang kau berikan. Sebab tu penting minta berkat ni. At-tahiyyatul mubarakat, minta berkat lagi. Jadi kalau kita lihat kelebihan dan lain, Al-Imam Tabarani rahimahullahu taala sebutkan dalam musnadnya, disebutkan siapa satu hadis secara marfu', barang siapa yang sembahyang duha 2 rakaat, lam yaktub minal ghafilin, maka tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla 4, barang siapa yang sembahyang duha 4 rakaat, yaktub minal abidin, ditulis sebagai orang-orang yang kaki ibadah abid, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla 6 rakaatin, barang siapa yang sembahyang duha 6 rakaat, kufa ataupun kafa dzalikal yaum, maka cukuplah pada hari itu untuknya. Cukup apa tu? Ulama bincang. Cukup daripada rezekinya pada hari itu, insya-Allah cukup. Dicukupkan daripada berlakunya kejahatan ataupun orang ganggu padanya. Tu kalau sembahyang 8 rakaat. 6 rakaat. Kalau sembahyang 8 rakaat, man shalla duha 8 rakaatin lam yaktub minal qanitin, tidak dia tulis sebagai orang-orang yang putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Barang siapa yang sembahyang duha 12 rakaat, bana lahu baitan fil jannah, maka akan dibina satu mahligai di syurga buatnya kelak. Itu riwayat daripada Al-Imam Tabarani, hadis secara marfu' daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya teringat lagi kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi hafizahullahu taala wa ra'ah, orang yang sembahyang duha ini la tuqarribul jin. Itu dia. Tidak akan didekati oleh jin. Masya-Allah. Bal al-jin tata'adza bihi bisababi nuru salatul duha. Itu saya ingatlah kalam Habib Abdullah, dia cuba tanya beliau. Masa beliau di Kedah tu, beliau bagi ucapan ni saya ingat lagi. Orang yang sembahyang duha ni, insya-Allah jin tak akan mendekatinya. Bahkan jin akan rasa terganggu. Kerana apa? Nur daripada orang yang sembahyang duha tersebut. Boleh?
Baru satu hadis lah. Jadi itu secara hukum lah, hukum dan juga kelebihan-kelebihan. Wallahu alam. Kita tengok pada kitab yang kedua insya-Allah. Kitab Ihya Sunan Al-Mahdi.